Sempena Hari Antarabangsa Wanita dalam Sains yang disambut pada hari ini, kita mahu memahami secara lebih mendalam mengenai peluang yang perlu diberikan dan juga pencapaian wanita dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik ini. Kita bersama dengan penasihat khas kesihatan awam kepada Perdana Menteri Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud. Assalamualaikum, selamat tengah hari Tan Sri. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Astro Awani. 30% partisipasi wanita ataupun saintis wanita di peringkat global. Adakah angka itu jauh berbeza dengan kita di Malaysia dan bagaimana kita nak memahami situasi dan juga partisipasi dan juga peranan wanita dalam bidang sains dan teknologi di negara ini? Waalaikumsalam, Zul. Terima kasih kerana menyambut Hari Sains Wanita dan anak-anak perempuan. Dan saya rasa dari segi datanya, UNESCO memang menyebut 30%. Di Malaysia, yang saya tahu daripada data yang ada, bilangan bukan sahaja wanita tapi juga lelaki yang menjalani pembelajaran STEM ataupun sains, teknologi dan sebagainya adalah mengurang daripada 2012 hingga 2018. Jadi akibat ni memang kurang wanita ataupun perempuan yang akan memasuki bidang sains. Jadi saya rasa ada banyak peluang yang kita boleh tingkatkan penglibatan wanita di dalam bidang sains. Tan Sri, kalau kita lihat peranan wanita dalam bidang sains cukup besar sekali apabila kita berdepan dengan pandemik COVID-19, daripada mereka berada di barisan hadapan dalam bidang perubatan seperti Tan Sri juga di peringkat penguatan dasar dan juga kepada tulang belakang kepada penciptaan vaksin COVID-19 itu cukup signifikan. Malah penglibatan ataupun pelajar-pelajar yang pintar dalam bidang sains kalau di peringkat institusi pengajian tinggi, ramai juga wanita. Lantas bila kita bercerita mengenai angka ini, ramai yang mengatakan di mana mereka, apa silapnya? Adakah kerana pasaran kerja ataupun adakah kerana faktor-faktor peribadi seperti rumah tangga dan juga stereotip itu yang menebal, Tan Sri, atau ada sebab-sebab lain? Saya rasa mula-mula wanita tu memang sedia ada, tetapi mungkin mereka di dalam jawatan yang bukan merupakan jawatan leadership. Jadi mereka mungkin tidak terdengar dan dilihat dari segi peranan mereka itu. Jadi kalau kita boleh set target untuk wanita mencapai setinggi misalnya 30 atau 40% leadership role di dalam bidang sains, maka kita boleh lihat improvement lah dalam bidang ini. Tapi kita lihat dari segi institusi pengajian tinggi, berapa yang ada wanita leading institution pengajian tinggi. Jadi kalau di dalam dari segi leadershipnya tak ada, maka wanita tidak akan kelihatan di dalam bidang ini. Tan Sri, kalau kita lihat bagaimana pencapaian wanita dalam bidang sains secara khususnya di Malaysia, banyak yang sudah dicapai bukan sahaja di peringkat rantau tapi di peringkat antarabangsa. Tan Sri sendiri lebih arif mengenai perkara itu. Jadi mungkin kita dapat fahami apa pencapaian-pencapaian yang perlu diraikan, perlu diarus-perdanakan ataupun sudah diarus-perdanakan, perlu lebih dipopularkan lagi, Tan Sri, supaya ini memberikan inspirasi kepada wanita-wanita muda yang lain untuk lebih berjaya dalam bidang sains ini. Ya, saya rasa banyak pencapaian. Dari kalau saya lihat dalam bidang saya sendiri di bidang kesihatan perubatan, wanita yang pertama menjadi doktor berbahasa Melayu adalah Tan Sri Allahyarham Tan Sri Dr. Salma. Jadi dari masa yang dia jadi first Malay woman doctor tu, sekarang dah beribu-ribu wanita yang berkecimpung dalam bidang perubatan sains. Tapi kita juga ada wanita seperti Dr. Mazlan yang sangat terkenal bukan sebagai satu physicist tapi juga di bidang antarabangsa. Kita ada Profesor Yip di UM yang membuat kajian tentang cervical cancer. Jadi banyak contoh-contoh yang sangat baik, Profesor Khadijah dan sebagainya. Cuma kita kena lihat di dalam bidang sains ini ada juga bidang-bidang yang khusus yang kita perlu menambah saintis. Misalnya di dalam bidang ICT dan data science dan sebagainya. Ini adalah sains yang kita perlukan di masa depan juga kerana banyak perubahan di dalam dari segi bagaimana kita berfungsi, dari segi bukan sahaja sains dan research tapi juga ekonomi dan sebagainya. Jadi saya rasa seperti saya katakan tadi, banyak lagi insentif boleh diberi kepada wanita untuk mengikuti bidang sains.
Tetapi saya hendak tekankan bahawa mereka harus juga memegang jawatan yang merupakan leadership. Tan Sri, kalau diberikan senarai hajat ataupun wishlist sempena hari istimewa ini, sebagai Tan Sri sendiri secara peribadi, apa yang perlu dilakukan? Pertama, oleh pihak kerajaan dan kedua, komuniti itu secara keseluruhannya. Kita sudah berjaya tetapi kita mahu lebih lagi dan wanita ini perlu diberikan satu suasana ataupun situasi yang lebih kondusif di masa akan datang. Wish list saya kalau boleh kerajaan menetapkan insentif dan juga target untuk wanita di dalam bidang sains, bukan saja dalam pembelajaran tapi di dalam peranan-peranan penting seperti di IPTA dan sebagainya. Saya sendiri menduduki posisi sebagai board member di satu buah IPTA, tapi saya seorang yang wanita yang di sana. Jadi rasa sedih jugalah. Yang kedua, saya rasa kita harus juga memberi peningkatan dari segi education insentif untuk STEM di kalangan murid-murid perempuan. Dan dari segi komuniti, ibu bapa harus memberi rangsangan kepada anak-anak mereka, walaupun perempuan dan lelaki juga, untuk mengikuti bidang sains. Kalau tidak, kita mungkin ketinggalan di dalam di dunia ini. Jadi saya dan beberapa rakan-rakan saya seperti Datuk Profesor Adiba dan sebagainya telah baru ini memulakan satu inisiatif Sense with Science supaya kita dapat membawa anak-anak perempuan untuk mengikuti bidang sains.